Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan mengenai kejadian tanah runtuh di Malaysia. Tanah runtuh dapat didefinisikan sebagai salah satu fenomena geobencana yang sering berlaku sama ada secara semula jadi atau berpunca daripada aktiviti manusia. Kejadian tanah runtuh ini melibatkan pergerakan tanah atau gelongsoran tanah dari kawasan tidak stabil. Kebiasaannya adalah dari kawasan tanah tinggi dan kejadian tanah runtuh akan berlaku secara pantas atau perlahan bergantung kepada tarikan graviti. Menurut California Department of Conservation, Division of Mines and Geology 1997, terdapat 12 jenis runtuhan tanah yang berlaku pada sudut kecerunan tertentu. Antara 12 jenis runtuhan tersebut adalah batu runtuhan, batu gelongsor, batu puing atau geluncuran, runtuhan bongkah, batu bongkah geluncuran, tanah runtuh terganggu, runtuhan geluncuran, susutan daratan, tanah sebaran meluas, aliran tanah lumpur dan runtuhan berair. Hulu Selangor. Dianggarkan seramai 100 orang dikhawatiri menjadi mangsa kejadian tanah runtuh di sebuah tapak perkemahan berhampiran Father Organic Farm di sini awal pagi hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Nor Azam Khamis, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 2.24 pagi. Beliau berkata, sepasukan 20 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru Rawang dan Genting Highlands dikajarkan ke lokasi kejadian. Berdasarkan laporan awal, kejadian tanah runtuh yang berlaku di tepi jalan berhampiran Father Organic Farm menghempap sebuah tapak perkemahan. Ketinggian runtuhan dianggarkan setinggi 30 meter dengan anggaran keluasan runtuhan 1 ekar, katanya menerusi kenyataan hari ini. Bagaimanapun, Nur Azam berkata, maklumat daripada pasukan perubatan mendapati seramai 31 mangsa berjaya ditemukan dan berada dalam keadaan selamat. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dilakukan termasuk menggunakan khidmat unit anjing pengesan K9 dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari BBP Sentosa Ampang, Pandan, Kota Anggerik, Kajang dan Andalas. Turut digerakkan ke lokasi kejadian adalah pasukan khas taktikal operasi penyelamat Malaysia Storm, katanya. Untuk perkembangan terkini, langsung bersama rakan setugas wartawan Ain Farhana yang berada di tempat kejadian untuk membuat liputan. Silakan Ain Farhana. Terima kasih rakan setugas Darwisha Hadirah. Sekarang bersama saya Puan Liana dan Encik Istaufik. Terima kasih kerana sudi ditemu bual pada hari ini. Jadi sekarang soalan pertama saya adalah apakah punca utama yang Encik rasa berlakunya tanah runtuh di Batang Kali ini? Pada pendapat saya, mungkin punca kali ini adalah disebabkan oleh sebab kita kerap hujan kat sini. Jadi mungkin air tu jadi takung je, dalam tanah jadi macam banyak. Jadi macam bila tak ada pokok jadi pula. Jadi tiada akar untuk kita serap air tu. Mungkin itu sebabnya jadi keruntuhan ni lah. Bagaimana dengan Puan pula? Pada pendapat saya mungkin disebabkan pembinaan jalan raya di lereng bukit tersebut, so tak ada struktur penahan macam akar-akar pohon ke, sebab tu dia punya jurang tu mudah lemah, mudah jatuh. Saya faham. Okey, soalan kedua saya, bagaimanakah Encik dan Puan dan keluarga menyelamatkan diri daripada tanah runtuh? Alhamdulillah lah, pada masa tu nasib baik kami pun dah siap-siap semua dah nak tolak balik lah. Tapi itulah nak buat macam mana kan, benda tak nak jadi, so tak boleh nak buat apa lah. Macam mana tersedar ada berlakunya tanah runtuh? Kebetulan saya punya kedudukan tapak kemah berada jauh dan saya ada kat depan kemah masa tu. Dan saya nampak tanah runtuh mula turun. Saya terlarilah selamatkan diri. Okey, seterusnya, berapakah anggaran kos kerugian yang dihadapi? Sempat selamatkan barang penting tak? Untuk anggaran kos tu saya tak berapa nak pastilah.
Tapi untuk barang-barang tu macam adalah sikit macam baju-baju yang tak dapat nak diselamatkan. Saya rasa tu je lah. Bagaimana dengan Puan Puga? Saya tertinggal dokumen penting macam kad pengenalan diri semua tu dekat dalam kemah. Dan kemah saya semua habis musnah. Dan saya mengalami luka kecil. Itu je. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada kami. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Darwisha Hadira. Terima kasih. Terima kasih wartawan Ain Farhana. Seterusnya, statistik menunjukkan kejadian tanah runtuh kerap berlaku pada akhir-akhir ini akibat daripada aktiviti pembalakan serta keadaan cuaca hujan yang lebat. Bersama Fakira Ilisha untuk butirannya. Bersama saya bagi meneruskan kepada analisis kekerapan kejadian tanah runtuh pada 2 tahun terkini iaitu tahun 2021 dan 2022. Seperti yang dapat kita perhatikan, kejadian tanah runtuh di Malaysia berlaku agak kerap sekitar tahun 2021 sehingga tahun 2022. Berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat, kejadian tanah runtuh kerap berlaku di sekitar Januari 2021 akibat hujan yang berterusan. Secara purata, sebanyak 21 kejadian tanah runtuh dilaporkan pada 2021. Pada tahun 2022 pula, berlarutan dari insiden banjir besar telah menyebabkan 7 kejadian tanah runtuh telah dilaporkan pada awal Januari 2022 sahaja. Akhir sekali, terbaru dilaporkan pada 16 Disember 2022. Kejadian tanah runtuh besar berlaku di negara tahun ini yang terburuk setakat ini dan di tapak perkhemahan popular iaitu di Fathers Organic Farm di mana telah melibatkan kira-kira 100 mangsa dan 25 maut. Kesimpulannya, tanah runtuh terjadi akibat beberapa faktor termasuk cuaca hujan yang berterusan termasuklah pembangunan di beberapa tempat yang tidak bersesuaian dan didapati bahawa insiden tanah runtuh lebih kerap berlaku pada akhir atau awal tahun berbanding bulan-bulan yang seterusnya berikutan musim monsun timur laut. Di sini saya ingin menjelaskan bahawa apakah faktor atau punca yang mengakibatkan terjadinya tanah runtuh. Pada mulanya, saya akan memfokuskan kepada aktiviti manusia yang menjadi punca kepada kejadian tanah runtuh. Manusia telah melakukan banyak aktiviti dan pembangunan di atas bukit seperti Kamera Highland, Genting Highlands, Bukit Tinggi dan lain-lain. Oleh sebab itu, banyak kes berkaitan dengan tanah runtuh telah dilaporkan di tempat-tempat yang tersebut. Okey, punca yang pertama adalah kegagalan cerun bukit manusia. Hal ini membuktikan kejadian tanah runtuh biasanya ditemui dalam bentuk kegagalan cerun di cerun buatan manusia, terutamanya cerun yang terlibat dengan aktiviti tarahan dan penambakan yang sering berlaku sepanjang kawasan lebuh raya, perumahan dan kawasan bandar. Pertumbuhan pesat kawasan bandar mempercepatkan lagi kadar urbanisasi bagi menampung peningkatan populasi yang mendadak yang mana secara tidak langsung lebih banyak tanah akan dibangunkan secara berterusan akibat permintaan yang semakin meningkat terhadap perumahan, infrastruktur dan pengangkutan bagi menampung keperluan perbandaran. Punca yang kedua adalah pembangunan daripada aktiviti manusia. Atas nama pembangunan, manusia seolah-olah cuba melakukan perubahan mendadak yang tidak mampu diterima oleh alam. Perubahan yang tidak seimbang dengan kemampuan alam untuk menerimanya bukan sahaja akan memusnahkan alam sekitar tetapi akan turut memusnahkan penghuninya. Maka pengurusan bencana dan risiko tanah runtuh memerlukan pemahaman mendalam daripada segi faktor geologi, geoteknikal dan geomorfologi cerun. Punca yang ketiga pula, perbuatan manusia yang menyebabkan aktiviti pembalakan menjadi tidak terkawal. Hal ini kerana penebangan hutan untuk tujuan pertanian, perumahan dan sebagainya akan menyebabkan tanah terdedah dengan ejen hakisan. Perbuatan ini kebiasaannya dilakukan oleh kebanyakan syarikat pembalakan, terutamanya yang dijalankan oleh pembalak haram. Penebangan yang tidak terkawal ini menyebabkan berlakunya tanah runtuh semasa hujan turun dengan lebatnya. Hal ini kerana struktur tanah menjadi longgar disebabkan tiada pelindung atau tanaman penutup bumi yang menyebabkan tanah runtuh. Punca kejadian tanah runtuh berikutnya adalah disebabkan bebanan di bahagian atas cerun. Terdapat tekanan ke atas cerun yang tidak direka untuk mengambil beban yang berlebihan dan salah satunya adalah berpunca daripada pembinaan bangunan di lereng bukit atau cerun. Sebagai contoh, kejadian tanah runtuh pada tahun 2008 di Taman Bukit Mewah Bukit Antarabangsa adalah salah satu kesan jangka panjang daripada keruntuhan bangunan Highland Tower pada 11 Disember 1993.
Selain itu, saliran yang tidak mencukupi juga akan menyebabkan kejadian tanah runtuh berlaku. Cerun akan menjadi tepu sekiranya bahagian longkang hilang atau pecah kerana ia akan menyebabkan air meresap ke dalam tanah dengan cepat. Terdapat banyak kejadian tanah runtuh yang berlaku di Malaysia kerana sistem aliran dan peparitan di kawasan tersebut tidak sempurna. Sebagai contoh, kejadian tanah runtuh di Lebuh Raya Mahameru. Ditambah pula dengan kecuaian pihak tertentu yang membiarkan sisa tanah daripada kerja pengukuhan cerun terkumpul di atas cerun tanpa dimampatkan, menyebabkan air hujan mudah meresap dan tanah menjadi tepu. Sekali, kejadian tanah runtuh juga akan berlaku disebabkan oleh faktor-faktor semula jadi. Antara faktor-faktor semula jadi ialah kandungan air yang tinggi menyebabkan tanah hilang sifat kalsiumnya. Tanah akan mudah bergerak dan menjadi longgar serta mudah beralih ke tempat lain. Dan seterusnya adalah berat penampungan. Berat terlampau yang terhasil daripada pengumpulan hujan, timbunan batu atau biji atau timbunan sampah boleh memberikan tekanan kepada cerun yang lemah dan mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Faktor semula jadi berikutnya adalah gegaran yang kuat. Gegaran yang kuat selain daripada aktiviti manusia iaitu guruh juga boleh menjadi punca keruntuhan cerun-cerun yang lemah. Faktor semula jadi yang berikutnya adalah fenomena semula jadi yang sering berlaku di Malaysia iaitu hujan lebat yang berterusan. Kejadian hujan lebat yang berterusan juga boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh khususnya di kawasan tanah tinggi. Dan faktor semula jadi yang menyebabkan kejadian tanah runtuh terakhir adalah luluh hawa hakisan. Berlakunya luluh hawa hakisan oleh sungai, glasier atau ombak laut menghasilkan tebing atau cerun yang curam. Tanah runtuh telah memberikan beberapa kesan terhadap persekitaran kita. Antaranya ialah yang pertama, kerosakan harta benda dan nyawa. Tanah runtuh adalah bencana yang memberi impak besar kepada negara, antaranya kemusnahan infrastruktur dan kerosakan harta benda yang tentunya memerlukan kos yang banyak sehingga mengganggu ekonomi sesebuah negara. Contohnya, gelinciran tanah di Taman Hillview yang berlaku pada 20 November 2002 yang telah memusnahkan sebuah rumah banglo dan kehilangan nyawa. Berdasarkan rekod Jabatan Kerja Raya JKR, antara tempoh 1961 hingga 2007 saja, sebanyak 441 kejadian tanah runtuh telah berlaku yang mengorbankan 577 nyawa, iaitu kadar purata kematian lebih kurang 12 orang setahun. Seterusnya ialah mengurangkan bilangan tanah subur. Tanah runtuh dan hakisan tanah telah mengurangkan bilangan tanah subur untuk aktiviti pertanian. Penduduk di kawasan yang terlibat dalam kejadian tanah runtuh tidak dapat menjalankan aktiviti harian mereka dengan lancar akibat kehilangan tanah subur yang sesuai untuk melakukan aktiviti pertanian. Oleh itu, pemulihan kerja perlu dilaksanakan supaya penduduk dapat menjalankan aktiviti harian mereka seperti biasa. Di samping itu, ekologi dan ekosistem turut terjejas. Hutan di tanah tinggi juga termusnah akibat runtuhan tanah. Ekologi dan ekosistem di kawasan tersebut terganggu dan terjejas akibat pemusnahan hutan. Kebanyakan haiwan kehilangan tempat tinggal mereka dan mereka terpaksa keluar dari kawasan tersebut untuk mencari makanan dan tempat penginapan yang sesuai. Tanah runtuh juga merosakkan kawasan tadahan hujan dan air tersebut selain menjejaskan kualiti udara akibat kekurangan pokok dan kawasan hutan. Bukan itu sahaja, kemungkinan juga akan berlakunya banjir lumpur akibat ketiadaan pokok-pokok yang berfungsi untuk menyerap air yang berlebihan dan air akan bertakung menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan tanah runtuh. Banjir kilat juga akan membawa kesusahan kepada penduduk sana seperti kerosakan harta, mengkotorkan persekitaran dan membahayakan nyawa. Kesan seterusnya melibatkan ekonomi. Ekonomi kawasan terlibat dengan tanah runtuh akan turut terjejas. Kejadian tanah runtuh ini boleh mengakibatkan laluan pergerakan masyarakat setempat akan tersekat. Hal ini terjadi apabila berlakunya kegagalan cerun atau tanah runtuh yang telah menghalang laluan kenderaan untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Hal ini sudah tentunya memberikan impak kepada ekonomi kawasan yang terlibat itu. Sebagai contoh, aktiviti jual beli di dalam kawasan tersebut mengalami kesukaran akibat mereka tidak dapat membawa stok-stok penjualan mereka ke dalam kawasan tersebut. Selain itu, kejadian tanah runtuh juga akan mengakibatkan perubahan landscape permukaan bumi.
Bencana ini akan merosakkan rupa asal bumi dan menjejaskan landscape di kawasan tersebut. Apabila berlakunya kejadian tanah runtuh, terdapat timbunan tanah dan juga lumpur yang akan menyebabkan kawasan tanah tinggi menjadi rata dan berlakunya penebalan pengendapan sedimen dengan pantas. Pasca tanah runtuh ini akan memberi kesan kepada sungai-sungai atau empangan tasik di mana ia akan menjadi lebih cetek dan jumlah air yang banyak mungkin tidak akan mampu ditakung. Ini juga akan menyebabkan aras air sungai menjadi lebih tinggi daripada kebiasaannya dan kawasan darat juga mungkin akan berubah menjadi kawasan berair. Keadaan ini akan menjadi punca berlakunya banjir di kawasan tertentu dengan lebih kerap. Selain itu, ceruan tanah atau batuan menjadi semakin cerun dan tidak stabil akibat daripada kejadian tanah runtuh ini. Akhir sekali, penduduk di kawasan terlibat dengan tanah runtuh akan mengalami gangguan bekalan air. Ini dapat dibuktikan melalui insiden yang berlaku di hutan simpan Gunung Berembun, Negeri Sembilan, di mana penduduk di Spring Hill, Port Dickson telah mengalami gangguan bekalan air kerana sumber utama bekalan air di tempat tinggal mereka adalah daripada air sungai hutan simpan tersebut. Apa daripada kejadian tanah runtuh itu, Loji Rawatan Air LRA Linggi terpaksa mengurangkan ataupun menghentikan operasi pam air kerana dapati tingkat kekurahan air itu adalah sangat tinggi. Apabila tingkat kekurahan air melebihi had yang ditetapkan, maka proses membersihkan kekurahan air mengambil masa yang lama, mungkin 5 hingga 6 jam ataupun setengah hari, dan ini akan menyebabkan penduduk mengalami gangguan bekalan air. Oleh itu, pihak kerajaan seharusnya melaksanakan strategi jangka masa pendek untuk membantu penduduk setempat kerana air merupakan sumber asas bagi manusia. Baiklah, sekarang bersama saya akan menerangkan tentang beberapa cara untuk mengatasi tanah runtuh. Cara yang pertama adalah melakukan penanaman semula pokok-pokok. Pihak kerajaan perlulah memainkan peranan penting dengan melakukan penanaman semula pokok-pokok di cerun bukit, terutamanya di kawasan pembangunan. Ini kerana terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab menebang pokok-pokok di sekitar cerun bukit dan menyebabkan kejadian tanah runtuh berlaku. Cara ini pastinya dapat menguatkan tanah yang telah melalui proses pembangunan. Tambahan pula, pembalakan dan penebangan hutan tanpa kawalan telah melonggarkan ikatan tekstur tanah yang menjadikan cerun longgar dan rebah. Pokok-pokok besar yang berakar dalam dan tanaman tutup bumi perlu ditanam untuk menyelamatkan kawasan pembangunan yang terdedah kepada cuaca yang tidak menentu dan hujan lebat. Cara yang kedua adalah pembinaan tembok atau retaining wall. Ia adalah satu struktur yang dibina untuk menahan tanah daripada terhakis dan runtuh. Pembinaan struktur ini akan dapat menghalang sisa-sisa tanah dari mengalir bersama-sama aliran hujan. Kebiasaannya, tembok penahan akan dibina pada tempat yang berisiko tinggi seperti permukaan tanah yang tidak sama aras, longkang yang dalam dan permukaan tanah yang curam seperti pemotongan bukit bagi tujuan pembinaan jalan. Sistem pengaliran air yang sempurna harus dibina supaya dapat mengalirkan air dari arah belakang tembok. Langkah ini adalah sangat penting supaya dapat mengurangkan tekanan air yang bertakun di belakang tembok. Seterusnya, cara yang terakhir adalah memastikan pembangunan terancang dilaksanakan. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah memastikan pembangunan tidak dilaksanakan di kawasan yang berisiko tinggi untuk berlakunya tanah runtuh. Contohnya seperti di kawasan lereng bukit, bukit bakau dan tepi sungai. Tambahan pula, pihak pemaju juga haruslah membuat penyelidikan dan kajian sekiranya mahu membuat pembinaan di kawasan yang berpotensi tinggi untuk terjadinya tanah runtuh supaya insiden tersebut tidak berulang lagi. Seterusnya, apakah cabaran untuk kita menghadapi demi mengatasi masalah kejadian tanah runtuh? Pertama, masyarakat mempunyai sentimen negatif terhadap pokok-pokok besar. Antara cabaran dalam mengatasi cara mengelakkan daripada berlaku tanah runtuh adalah segelintir masyarakat mempunyai sentimen negatif terhadap pokok besar kerana dianggap memudaratkan dan perlu ditebang bagi mengelakkan insiden tidak diingini berlaku.
Penebangan pokok besar dilakukan oleh segelintir masyarakat kerana risau dengan kejadian pokok tumbang semasa musim tengkujuh. Seperti kita sedia maklum, apabila tiba musim tengkujuh, media kerap melaporkan kejadian pokok tumbang. Kejadian sebegini berisiko memberi ancaman kepada keselamatan orang ramai dan harta benda. Oleh itu, segelintir masyarakat mengambil langkah mudah dengan melakukan penebangan pokok besar tanpa memikirkan impak yang lebih buruk yang boleh berlaku. Cabaran seterusnya adalah untuk mengenal pasti ke kawasan tanah runtuh yang lama. Tanah runtuh yang baru terjadi mudah untuk dikenali, tidak kira ianya cerun buatan maupun cerun semula jadi. Tanah runtuh baru dapat dilihat jelas melalui suatu permukaan yang terbentuk pada muka cerun. Namun begitu, ianya menjadi satu isu kepada penggaji dalam mengenal pasti tanah runtuh yang lama. Tanah runtuh lama yang berskala besar dan dalam hanya akan disedari apabila terdapat penerokaan pada kawasan tersebut yang bertujuan untuk projek pembangunan infrastruktur. Mengikut Tajul Anwar Jamaluddin, tanah runtuh lama yang tersembunyi di sebalik tutupan tebal hutan hujan tropika sukar dikesan walaupun telah melalui beberapa kajian tapak yang melibatkan penggerudian sekiranya data-data lubang gerudi tidak dianalisis oleh pengkaji yang berpengalaman. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa kes pembangunan infrastruktur yang dibangunkan di kawasan tanah runtuh yang lama. Kesannya, pelbagai permasalahan seperti kejuruteraan dan geoteknik timbul akibat daripada pengaktifan semula tanah runtuh yang lama akibat dari gangguan oleh aktiviti manusia dan cuaca yang mengubah struktur ekosistem pada permukaan tanah. Yang terakhir, kurang penyeliaan terhadap syarikat pemaju dan pembinaan. Seperti yang kita sedia maklum, kejadian tanah runtuh kebanyakan berlaku akibat pembinaan yang tidak terkawal. Hal ini disebabkan oleh kurang penyeliaan oleh pihak pewajib terhadap projek-projek pembangunan dan pembinaan yang dilaksanakan tanpa kelulusan dan kajian yang mendalam. Meskipun pelaksanaan undang-undang terhadap pembangunan dan pembinaan sudah cukup di Malaysia, namun ia tidak mampu mengawal berlakunya pembangunan tidak terancang secara keseluruhan. Hal ini kerana masih terdapat banyak pembangunan dan penebangan pokok secara haram berlaku kesan daripada kurang penegasan terhadap penyeliaan oleh pihak berwajib.